Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kembali perkongsian yang mana satu ilmu yang telah dilupakan oleh masyarakat kita. Walaupun PKP masih lagi ada pertanyaan, tetapi bukanlah melalui perjumpaan, akan tetapi melalui alam maya ataupun melalui panggilan telefon ataupun melalui SMS. Apabila kerajaan membuka sekatan yang ada iaitu pada PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini, yang mana secara tidak langsung bicara pusaka dah boleh dilaksanakan di pejabat harta pusaka kecil, maka berbondong-bondonglah datang ke pejabat, datang ke pejabat agama suruh main balai boli, pejabat agama main balai boli. Jadi banyaklah saya terlalu sibuk sejak mula balik bulan 7 ni, 1 hari bulan 7, makin hari makin sibuk. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum kita menyambung kembali pengajian ataupun perkongsian sama-sama kita pada malam ini, yang mana secara tidak langsung ini saya ingatkan kembali kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila matinya seseorang, tak kisahlah mati dalam keadaan sakit, aksiden ataupun apa jua yang melibatkan kematian yang sah, iaitu kematian yang hakiki kita nampak secara tidak langsung, apa yang ditinggalkan oleh si mati bernilai ataupun tidak bernilai, pertama sekali ia adalah dianggap sebagai pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, dalam hal ini kebanyakan orang kadang-kadang kalau dia ambil mudah, dia ambil enteng dengan benda ni. Dia rasa macam, oh tak apalah, pakai duit ni sikit tak ada masalah, buat macam ni tak ada masalah, buat ni tak ada masalah. Kadang-kadang kalau tanpa ada catatan ataupun tanpa ada kita mengkelaskan bahawasanya harta itu pusaka ataupun tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila terjadinya satu kematian, apa yang tinggalkan oleh si mati, milik si mati semasa hayatnya, bernilai ke ataupun tidak bernilai, ia adalah dianggap pusaka sebelum mana menentukan bahawasanya apa yang ditinggalkan oleh si mati itu dikategorikan sebagai pusaka ataupun tidak. Contohnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, satu pertanyaan yang hadir pada kemarin, iaitu yang mana satu orang hamba Allah ini kematian isterinya, yang mana secara tidak langsung isterinya ini masih lagi muda, akan tetapi meninggalkan banyak sangat yang dikatakan harta yang ditinggalkan oleh isteri beliau, yang mana secara tidak langsung isteri ini meninggal, adanya seorang suami, adanya seorang anak lelaki, adanya seorang anak perempuan, dan juga si mati ini, isteri yang meninggal ini, mak dan ayah dia masih hidup. Yang mana secara tidak langsung pertanyaan tu lama juga berjumpa, iaitu mempunyai 8 item sahaja dulu yang melibatkan harta alih, yang mana terdiri daripada koperasi Skom Perak, Bank Rakyat, Agro Bank, BSN, yang mana dia terima daripada tempat bekerja dia, iaitu di sekolah, dan juga adanya pula daripada keahlian parti politik, dan juga tabung haji, serta yang terakhir koperasi muslimin. Dia tak termasuk lagi dengan harta yang taklif, rumah, tanah, tak masuk lagi tu. Jadi pertanyaan seorang hamba Allah ni pada kemarin ni, ustaz macam mana nak tentukan amount yang banyak, ni sikit, ni sikit, ni sikit, ni sikit, ni sikit, sikit, bila campur sekali jadi banyak. Jadi nak menentukan, sebab dia kata nak untuk kelangsungan anak, dan juga secara tidak langsung ada perkara-perkara yang perlu dia selesaikan sebelum nak membahagikan pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, berbalik kepada waris sebentar tadi, secara tidak langsung yang mana saya ulang berulang-ulang kali kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang mana secara tidak langsung waris yang layak menerima pusaka ini adalah seramai 25 orang waris, yang mana secara tidak langsung 10 daripada golongan wanita, 15 daripada golongan lelaki. Akan tetapi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, waris yang paling utama yang tidak akan terhalang oleh sesiapa sekalipun, yang mana secara tidak langsung ia tetap
menerima pusaka sekiranya masih hidup, iaitu 5 orang. Yang mana secara tidak langsung, ibu kepada si mati, ayah kepada si mati, anak lelaki kepada si mati, anak perempuan kepada si mati, dan juga yang terakhir adalah suami atau isteri kepada si mati, salah seorang. Jadi timbul juga persoalan pada tempat yang lain, macam mana ustaz kalau dalam hal naiknya kereta, satu kereta aksiden dekat Lebuh Raya, mati sama-sama, lagi macam mana pula? Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebab itulah dari segi sudut pengurusannya di negara kita, di Malaysia ini, tercatatnya waktu kematian di dalam surat mati. Bukan nak suruh kita celebrate kan, tangisi kesedihan. Kita kadang-kadang tulis di batu nisan lahir bila. Habis kalau boleh biodata semua nak tulis tu di batu nisan kan. Siapa yang pernah pergi ke Mekah ataupun ke mana-mana tempat di tanah Arab ni, batu nisan ni tak ada tulis apa pun, dia batu seketui je. Kalau kita ambil batu tu Bali pun kita tak tahu tu batu nisan nak. Tapi di masyarakat kita di sini tak apalah, taklah menjadi sampai menjatuhkan akidah seseorang tu. Dia tulis lahir bila, mati bila, cuma jam dia tak tulis. Dalam hal apabila contohnya kematian yang melibatkan suami dan juga isteri ini dalam mana kemalangan jalan raya, dari segi sudut teknikalnya perlu dipastikan siapa yang mati dulu. Sebab tu yang sebelum ni saya biasa sebut kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian berkenaan dengan cerita Piramli, Do mati dulu, Minah mati dulu, tu benar betul. Bukan saja-saja sebagai jenaka untuk kita gelak. Siapa mati dulu? Orang ni mati dulu ke orang ni mati dulu? Kalau tidak dapat dipastikan siapa mati dulu dan mati kemudian, secara tak langsung gam, dua-dua mati cepat kejadian. Tak boleh nak dipastikan siapa yang mati dulu mati kemudian. Nescaya dalam hal tersebut tidak mewarisi di antara mereka, di antara satu sama lain. Jadi secara tak langsung kata ayah anak yang terima, kalau sekiranya ada anak, kata mak pun anak yang terima. Dia tak akan terjadinya orang ni mati dulu, orang ni mati kemudian. No, itu dari segi sudut teknikalnya. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kembali yang mana secara tidak langsung dalam bab yang pertama lagi, iaitu berkenaan kepentingan dan juga keistimewaan ilmu faraid yang kadang-kadang kala orang kata susah, orang kata payah. Orang kata susah, orang kata payah. Jadi saudara langsung tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, ilmu faraid ini keistimewaan dan juga kepentingannya termasuk diri saya juga, yang mana kita semua pasti akan menemui mati. Busuk-busuk pun tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, selipar buruk pun tetap ada. Saya sebut selipar saja tu, harta kita. Tapi kalau kita sebut selipar saja, siapa cepat tangkap? Takkan dia tak pakai baju, takkan dia tak pakai seluar, takkan dia tak pakai kopiah. Kalau yang main masjid lah, busuk-busuk pun kalau duduk rumah, kasut tak pakai, kain melekat tetap pakai. Hak lain tu tak mau cakap. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tak seronok dia cakap benda-benda, tapi kita faham sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, istimewanya ilmu ini semua orang akan ke arah situ. Akhir sekali kehidupan ke arah situ. Sama juga dalam satu hal yang mana di dalam sekitar Seri Iskandar, tempat satu saya berkuliah, dalam sebelum PKP dah silap saya 1893 kan, 1893. Satu orang pakcik ni, jemaah macam saya tempat saya berkuliah tu lah, jemaah macam tuan-tuan sekalian lah. Elok-elok bulan 7 saya berkuliah sana. Sebelum saya nak berkuliah bulan 7 tu, isteri dia datang masa PKPP tu. Kuliah tak mula lagi, tempat saya kat situ tak mula lagi. Datang, "Ustaz, saya mesti tengok lah makcik ni." Tengok, makcik ada apa nak tanya apa semua? Saya main ni nak tanya ustaz ni apa semua bagai, yang sebenarnya untuk mengetahui ustaz pakcik dah meninggal dunia. Saya terkejut, sengak sekejap. Kenapa, sakit apa? Dia ingatkan COVID ke apa lah kan, tak boleh kok. Semua takut. Kalau boleh tulis kat dia COVID ni tak apa kan. Semua jangan masuk, tak payah tembak dia dah. Jadi dikatakan oleh makcik tersebut,
pakcik ni meninggal disebabkan komplikasi jantung gini sebelum PKP pada waktu tu. Jadi secara tak langsung beliau hadir, yang mana secara tidak langsung dia kata sebelum ni duk dengar saja dalam kuliah, cuma hari ni rupanya lepas pada bulan 3 tu Tuhan nak tunjuk saya kena melalui tentang pengurusan pusaka ini berkenaan harta yang ditinggalkan oleh suami saya, yang mana secara tidak langsung pakcik tu memang saya kenal. Dalam hal anak dia ni hanya ada anak perempuan sahaja, melibatkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Syariah Seri Iskandar. Macam mana nak buat Ustaz, begini ke ni rumah berkema tebal tu, cek balik satu-satu gini, cerita prosedur dia bagaimana. Makcik nanti bila hakim tanya begini buatlah begini. Kalau kata begini lah, cakap begitu ya, jangan duk kona pergi balik. No? Jadi secara tak langsung ilmu ini sangat istimewa dan juga sangat penting bagi kita semua, yang mana ia adalah penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah orang lain yang menentukan, bukanlah Rasulullah sendiri yang menentukan. Oh, isteri dapat 1/8 jika suami ada anak, isteri akan dapat 1/4 sekiranya suami ini tak ada anak. Sekali lagi saya ulang, kali ini kod terlalu cepat. Bukanlah Rasulullah yang menentukan 1/8 sekiranya suami ini ada anak. Bukanlah Rasulullah yang menentukan isteri menerima 1/4 jika suami itu tidak mempunyai anak. Ayat dia sama tu, dekat tidak dengan ada ya. Tidak dengan ada. Bukanlah perkiraan itu ditentukan oleh Rasulullah sendiri, akan tetapi ia ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara jelas dan nyata di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa yang sebelum ini sama-sama kita kongsikan, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-176. Bukan kata Rasul yang Nabi yang tentukan, akan tapi ia diwahyukan direct daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia tidak seperti hukum-hukum yang lain seperti solat, seperti zakat dan yang lain-lain. Hukum sembahyang, solat ni apa Allah kata dalam Quran? Aqimus solat, tunaikan solat. Tak cerita pun rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, i'tidal, begitu bagai, tak diceritakan benda tu. Akan tetapi apa yang Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumu usalli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersolat. Praktikalnya itu adalah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam bab yang melibatkan faraid ini, Allah tentukan cerita dengan sejelas-jelasnya secara terperinci dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat ke-12 dan juga ayat 176, yang mana perkara ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ini adalah sangat penting, yang mana daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa juga ayat yang ke-7, yang mana ayat ini adalah ayat yang umum. Apa yang Allah firmankan dalam ayat ini? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma taraka walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma taraka walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Bagi orang lelaki ini ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu, bapa dan juga kaum kerabatnya. Allah kata, tetap dah Allah cerita benda ni, tak boleh napi dah benda ni. Macam tu yang saya kata tadi, korang-korang selipar buruk tetap ada. Korang-korang selipar buruk tak ada. Air pula kawan kata pula, saya ni tak ada kata apa kan, berhutang tak berhenti-berhenti, pergi kedai pun duk berhutang, ambil ni bayar bulan, kadang-kadang tak bulan jadi 3 bulan, kadang-kadang jadi bayar tahun, apa pun tak ada. Jangan kata macam tu. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran, orang lelaki ini ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan juga kaum kerabatnya. Dan juga bagi orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan juga kaum kerabatnya. Jadi secara langsung tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian,
laki dan juga perempuan dan juga seorang satu jenis lagi, pondan ni pun tetap ada pusaka yang dia terima ataupun dia akan tinggalkan. Sama ada sedikit atau banyak, sambungan pada ayat tadi, yang mana sama ada sedikit ataupun banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berhak menerima pusaka tersebut. Penentuan dia ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata saja-saja kita nak buat gitu, buat ini, buat gini, buat itu, buat itu, buat ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, apabila timbulnya persoalan macam mana nak bahagi pusaka, bila mana contoh seorang ni mati, waris-waris yang lain semua dah setuju, macam mana kami tak mau ikut faraid, nak bahagi sama rata, boleh ke tak boleh? Boleh. Tetapi dengan syaratnya wajib menerangkan hak masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada waris-waris tersebut. Contohnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kata kalau si mati ni meninggal dunia, tak ada mak ayah dah, pasangan hidup dia pun dah tak ada, dia ada 2 orang anak saja, seorang lelaki, seorang perempuan. Betul yang ditinggalkan, contohlah pak dia mati, mak dia mati dulu, pak dia meninggal dunia, ada meninggalkan 3 juta ringgit. Contoh 3 juta, banyak ni 3 juta. Millionaire, millionaire 3 juta ringgit. Kalau kata mengikut faraid, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, wajib menerangkan lagu mana? Bagi anak lelaki itu 2 juta ringgit, bagi anak perempuan itu 1 juta ringgit. Kalaulah anak lelaki itu yang bersetuju untuk mengurangkan bahagian, iaitu seorang 1,5 juta kepada dia dan juga 1,5 juta kepada adik perempuannya, maka itu baru dibolehkan. Jangan pula lagi perempuan yang kata, ustaz, saya dah setuju ni nak bagi sama rata. Perempuan dapat juta, dia nak dapat 500,000. Hak yang lelaki tak setuju, kata pula, mana boleh abang, kita ni satu mak satu ayah, begitu bagai beginilah kan, satu mak satu pak, satu darah satu daging, satu macam-macam satu lah orang kata kan. Tak boleh lagu ni, kita kena bagi sama banyak mak. Yang tu tak kena, itu sangat-sangat tak kena. Kalau dia nak mengurangkan hak dia atas dasar kasih sayang, atas dasar mengingatkan ini adalah darah daging dia sendiri, kandung dia, adik kandung dia sendiri, dia nak mengurangkan hak dia, maka di situ barulah wujudnya besar daripada kita cakap apa, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia mengurangkan haknya untuk memberikan kepada adik kandung dia. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, yang keduanya, yang mana kepentingan dan juga keistimewaan bagi ilmu ini, iaitu ia adalah kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Mungkin kita nampak benda ini benda yang sangat mudah, akan tetapi ia adalah kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Dia bersangkutan dengan segala jenis ilmu. Contoh, orang kata tak mau ikut faraid, nak ikut bahagi secara manusia. Yang kata faraid ni susah, yang kata faraid ni masalah, begitu bagai macam-macam. Kena cek balik akidah. Rukun iman, secara tak langsung dia ada 6. Tambah 1 pun jatuh, kurang 1 pun jatuh. Dia kena 6. Salah satunya adalah apa? Beriman dan juga percaya kepada kitab. Yang tu kena ingat tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi secara tak langsung dalam bab perbahasan akidah, insya-Allah mungkin ada tuan guru yang berkongsi mengenai akidah. Jadi tuan-tuan boleh tanya betul-betul macam mana, confirm betul tak? Tambah 1 pun terbalik, kurang 1 pun daripada 6 tambah 1 jadi 7 pun terbalik, kurang daripada 6 ni jadi 5 pun tak ambil 1 pun terbalik juga. Cuba tanya tu. Nah, jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, yang mana tidak dinafikan bahawasanya ilmu ini membawa kepada ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan ilmu faraid ini.
yang mana secara tak langsung ini kerana tahap penguasaan seseorang itu terhadap ilmu faraid bergantung kepada penguasaannya kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Contohnya lagi, antaranya ilmu yang melibatkan ibadat seperti mana zakat. Kadang-kadang kalau dalam keadaan kehidupan dia tak sempat nak mengeluarkan zakat dalam hidupnya, akan tetapi pengakhiran kehidupan Allah tetap dah, hang kena bayar hutang hang dengan aku, hutang dengan manusia. Itu yang secara tidak langsung berkaitan dengan ilmu ibadat. Contohnya seperti zakat, ilmu yang berkaitan dengan muamalat, yakni dengan ekonomi. Apa dia yang melibatkan dengan ekonomi? Contohnya, kata kalau hamba Allah seorang ni dia duit banyak, muda-muda dia dulu ni jahil sikit, korang sikit, lah dah baru mula dah kita kata apa, bertaubat, kembali ke jalan yang betul. Masa muda-muda dulu main ekor, contoh bukan sini lah, mana-mana tempat dia main ekor kena sejuta, first prize, dah macam kena juta, ambil lah simpan, bubuh dalam akaun, duk pakai lah duit tu. Masa dalam keadaan kurang ilmu ni, tak dekat diri dengan Allah ni, dia tak kira sangat halal haram, orang kata. Lepas pada tu dah kembali balik ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, sejuta tu tak habis pakai lagi, mam dia mati. Duit tu pusaka, duit tu bukan pusaka, sebab daripada sumber yang haram. Contoh lagi, riba. Tadi sumber yang haram, riba. Kata kalau saya lah senang, saya ni ada akaun yang melibatkan konvensional, yang mana akaun yang bukan Islamik. Tiap bulan, tiap tahun ni dapat ni interest lah, bagai apa dividen begitu, bagai apa yang tidak patuh syariah, riba lah maksudnya kan, contohnya. Jadi secara tidak langsung saya pun mati. Boleh kira tak benda tu sebagai pusaka? Tidak boleh dikira sebagai pusaka. Jadi yang tu yang secara tak langsung dia ada hubung kait dengan ilmu ini, iaitu ilmu yang iaitu kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Contohnya lagi, apa yang berkaitan sangkut lagi dengan faraid ni, ilmu yang berkaitan dengan munakahat, iaitu ilmu yang berkaitan dengan pernikahan. Contohnya nikah disiap, bila ada anak mati pula, nikah disiap tak daftar pula, anak tu lagu mana terima tak terima. Jadi bersangkut habis dengan perkara ini. Jadi contohnya lagi yang mana secara tidak langsung berkaitan dengan ilmu jinayat juga, dalam hal bab jinayat, seperti mana pembunuhan. Apabila anak dia bunuh pak dia, pemilik harta, pak mati, anak tu boleh terima harta ke tak boleh terima harta, dia akan bersangkut dengan perkara itu juga. Jadi secara tak langsung juga ada lagi tentang ilmu yang kepada kunci kepada ilmu-ilmu yang lain, iaitu berkaitan dengan ilmu matematik, nak mengira, yang mana secara tidak langsung Allah sebut tentang pembahagian-pembahagian ini dalam Al-Quran dengan secara jelasnya. Siapa kata matematik ni orang putih buat? Yang sebenarnya tu zaman Nabi lagi dah turun dah tu, Allah sebut dah 1/3, 1/2, zaman dulu lagi dah ada matematik. Yang mana kita nampak ringkas ya, congok pi balik, tapi Allah sebut dalam Quran. No? Jadi secara langsung ilmu yang berkaitan dengan keturunan, ilmu nasab. Kita nak bahagi pusaka dah lama sangat dah. Pusaka tu tertangguh terlalu lama. Orang tu tak ada, orang ni tak ada, orang ni tak ada, orang ni tak ada dah. Jadi macam mana nak menyelesaikan pusaka itu? Itulah yang berkaitan tentang kita kenal silaturahim, siapakah adik-beradik kita, siapakah kita punya waris. Kadang-kadang macam saya kata sebelum ni, bila tuan-tuan dan puan muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, pak saudara, sepupu boleh kenal lagi, 2 pupu ni kadang-kadang kenal, 3 pupu, 4 pupu ni memang tak tahu dah siapa dia. Ni waris ke? Boleh kata waris ke lah, ni waris aku ni, waris. Tapi waris ni kalau kita cerita detail ni macam mana pun tak dapat dah kadang-kadang, no? Jadi langsung tuan-tuan dan puan muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, itu perkara yang kedua yang mana berkaitan tentang kepentingan dan juga keistimewaan mengenai ilmu faraid itu sendiri. Yang ketiganya tuan-tuan dan puan muslimat dirahmati oleh Allah sekalian,
sumber daripada pemilikan harta ini adalah secara yang adil. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, apa pengajaran yang mana Piramli berikan kepada kita dalam cerita 3 Abdul. Adil tak? Tak adil. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-11 ayat ke-12 hingga ayat ke-176 itu adalah yang paling adil. Kembali balik kepada ilmu akidah tadi, Allah itu maha adil. Tak ada orang yang lebih adil daripada, tak ada makhluk yang lebih adil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada makhluk yang lebih adil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adil secara tak langsung, siapa kata bahagi cara kita betul? Kan, bagi sama banyak gitu gini bagai ni, saya nak lari buah ni, buah ni, buah tanah, buah sini. Siapa kata? Boleh ke nak buat? Kalau nak buat juga boleh. Syaratnya letak syariat di depan. Apa yang Allah terang kena cerita dulu betul-betul. Cakap dulu pada orang-orang yang lain. Kamu dapat banyak ni, kamu yang Allah tentukan begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Okey, sekarang nak buat macam mana? Ada pula yang angkat dengan inilah kita ni semua adik-beradik, kita bagilah semua kata, setuju tak semua? Kamu setuju tak? Kamu setuju, kamu setuju, kamu setuju, kamu setuju, setuju. Okey, semua setuju. Jadilah harmoni. Jadilah silaturahim, hubungan silaturahim itu kembali erat dan juga semakin erat. Itu yang terjadi. Jadi secara langsung, tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, perkara yang ketiganya iaitu kepentingan dan juga keistimewaan berkenaan dengan ilmu faraid ini, iaitu harta ini seperti mana kita sedia maklum tuan-tuan, merupakan nadi bagi kehidupan di dalam dunia ni. Orang ni kadang-kadang tak ada duit, dia tak boleh hidup. Kadang-kadang kalau dia rasa macam duit itulah segala-galanya. Ada orang yang jenis begitulah. Ada orang tak kisah rezeki daripada Allah SWT. Ada orang tak ada, ikut pulang. Janji Allah bagi kehidupan, Allah bagi untuk kita bernafas, Allah bagi untuk kita beribadat, Allah bagi kepada kita untuk boleh bijak lagi di atas muka bumi ini. Alhamdulillah cukup lah bagi dia. Ada setengah orang yang macam tu. Tapi kebanyakan ia adalah nadi dalam kehidupan, yang mana secara tidak langsung ilmu yang berkaitan tentang pewarisan ataupun ilmu pusaka ini adalah antara sebab-sebab yang terpenting dalam pemilikan harta. Macam mana nak ambil? Sebab tu saya biasa kata kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kita ni dalam keadaan kita tidak sedar, kita dah mengetahui kita faraid, cuma kita tidak betul-betul bukan mendalami, kita mengenali ilmu tersebut. Yang kita tahu lelaki dapat lebih daripada perempuan. Kadang-kadang pak hang mati dulu, hang tak dapat. Ni patah titi. Ni lagi berharga. Kadang-kadang orang duk kata, kalau macam ni hal sini gini ni bukan pesaka. Itu yang kita dah faham awal-awal. Kadang-kadang dalam mana kita tak mau bagi anak-anak kita ataupun tak kisahlah di luar sana, kita tak mau, kita dah tinggalkan satu wasiat yang mana secara tidak langsung wasiat itu kadang-kadang wasiat yang tak sah. Kamu ambil ni, 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 kamu ambil ni. Siapa yang membuatkan anak-anak gaduh? Kita yang buat. Kan ilmu faraid yang buat. Tu ujian bukan kepada sesiapa, kepada kita semua, termasuk diri saya juga. Termasuk diri saya juga. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, dalam bab nak membahagikan harta ni, tak ada siapa pun yang terlebih adil dalam menentukan bahagian harta pusaka melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan tentang adilnya Allah Subhanahu Wa Taala ini, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samii'un 'alim. Surah Azim, surah Al-An'am ayat ke-115, yang mana Allah berfirman, dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran ini. Sempurnalah Allah bagi, meliputi segala hukum-hukum dan juga janji-janji Allah tentang apa yang kita akan lakukan atas muka bumi ini. Pasti ada balasannya di hari akhirat kelak. Dalam Quran ni semua Allah cerita dah, Allah sampai dah kepada kita. Begitu, begini, buat begini, bangun tidur buat sini, itu, ini, itu ni, semua Allah sebut dah. Yang mana secara tidak langsung dengan benar dan juga adil, kata Allah SWT. Tak balik kepada sesiapa. Yang kata adil, contohlah tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kita patah balik kepada ilmu akidah ni, ilmu yang paling basic yang orang tahu. Sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalaulah kata Allah itu Tuhan untuk orang Islam, bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau dia kata Tuhan itu Tuhan kepada orang Islam, agak-agak agama lain guna. Baru-baru ni di Kedah, benda ni nampak macam sensitif, tapi saya sebut. Marah ni, kata tempat ibadah ni dah beratus tahun dah, zaman tok nenek Jepun dulu pohon ni. Bajis benda raya nak kebat kacau jalan. Tengok depa punya permohonan untuk jangan dikebankan benda tu, jangan dirobohkan benda tu, ditolak tengah malam. Majlis benda raya mai pukul 2 pagi, tinggal kaki je. Ambil gambar lain kali jadi benda lawak. Tuhan tinggal kaki je. Tapi yang dikatakan Allah itu Tuhan sekalian alam, Allah bagi orang tak beriman, Allah bagi hidup. Allah bagi hidup, bagi rezeki, bagi mati, bagi sakit, semua bagi. Sama. Sebab itu kata tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, secara tidak langsung yang paling adil, benar dan juga adil ayat daripada ayat tersebut ni, adil memang Allah paling adil. Kat situ saja pun dah cukup dah. Kadang-kadang orang kata ini tak adil bagi ikut faraid, mana boleh. Hang siapa? Contoh dia itu lah. Cengeng tu ustaz lah ni kan. Hang siapa? Anak kata hang punya adil. Hang pun napas hari tu hidup pun tak boleh nyawa dah, mati dah. Allah itu yang mana ia sentiasa ada, Allah itu hidup dan juga ia tidak mati, kekal selama-lamanya. Allah itu wujud dengan sendirinya. Bukannya kata orang ni macam minta maaf lah saya cakap kan, kita ni ikan dulu gini-gini, ni Tuhan hujan, kita buat begini, Tuhan hujan lagu ni, Tuhan yang bagi murah rezeki lagu ni. Tak ada, kita satu je. Semua kat situ. Allah itu maha adil, Allah itu maha kaya, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha kasihani. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, bagi kuliah akidah, minta maaf lah tuan-tuan. Sumber pemilikan harta ni adalah adil, yang mana adil ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tetapkan. Jadi secara tidak langsung tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimah-kalimahnya, yakni dalam Al-Quran tersebut, dan dialah yakni Allah ini maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, saya ingat ada satu orang saya kata kat saya, semua benda boleh ubah, yang tak boleh ubah Quran dengan hadis saja. Siapa berani ubah Quran, siapa berani ubah hadis. Diri kita orang kata saya ni tak boleh berubah dah, duk ni mohong sangat orang kata. Diri sendiri boleh ubah. Yang tak boleh ubah dua benda, Quran dengan hadis. Lain semua benda boleh ubah. Jangan duk main kata saya ni duk beginilah, Allah tak bagi hidayah. Mohong apa hidayah Allah bagi lama dah, bukan baru turun Islam. Kadang-kadang yang tu yang kita perlu lihat kembali. Jadi yang keempatnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum kita berhenti, dia ada 5 perkara. Yang keempatnya iaitu manusia ini adalah makhluk yang lemah, yang mana sebagai hamba yang lemah ini kita tak mampu nak menentukan siapa yang berhak dan juga tidak berhak dalam pembahagian pusaka. Dan juga penentuan bahagian bagi mereka yang berhak ini hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita tak tahu orang ni layak, orang ni tak layak. Ada orang kata nak angkat layak, ada orang kata nak susu layak, nampak. Jadi apapun kembali balik kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Surahallahul azim. Yang mana bermaksud ibu bapa kamu dan juga anak-anak kamu, Allah sebut, kamu tidak mengetahui sesiapa yang di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu, yakni berkaitan tentang pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing, seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara jelasnya di dalam Al-Quran. Kita tak tahu siapa yang boleh bagi manfaat. Contoh, pak kaya kita duk harap kita boleh makan harta pak kita. Tak apa, pak aku kaya, tak aku ngaji tak, maksud dia pergi sekolah tak rajin pun tak apa.
Tengok-tengok pak mati kemudian, anak mati dulu, sempat nak makan, tak ada manfaat bagi diri dia. Kadang-kadang kalau kita tengok, oh alhamdulillah anak berjaya gunu ni, bolehlah ayah nak tumpang, mak nak tumpang, contoh. Contoh. Tapi manfaat tu siapa yang tahu? Allah saja tahu. Tengok-tengok elok-elok anak dapat kerja, kita dah angan-angan dah cerita dalam diri dah. Tak ada apa hari dapat kerja kita nak mati. Dah dapat dah, tak dapat pun. No, jadi salah satu tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian, kita ini adalah makhluk yang lemah, yang mana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seminit tuan-tuan, insya-Allah saya akan habiskan. Yang mana yang kelima, mencegah daripada persengketaan yang berkaitan tentang keistimewaan faraid ini, iaitu apabila manusia menentukan sendiri pembahagian harta pusaka di kalangan mereka, maka boleh menyebabkan perselisihan akan berlaku di antara mereka apabila ada segelintir ahli waris yang tak setuju dengan pembahagian tersebut, terutamanya pada zaman ni yang mana masyarakat lebih mengutamakan kebendaan. Jadi saudara rasul, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kita tengok kadang-kadang kalau kita rasa kita bahagi tu, cara tu macam betul lah, tapi yang sebenarnya boleh berlakunya perselisihan dan juga adanya pergaduhan di antara waris-waris yang lain.